tiga Al-Ma'idah ya Rabbana lakal hamdu lana ya mubin jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini alatnya? Hah? Ya kuat tak? Mampu saya. Okey. Artinya kami yang berkumpul ini akan teruskan bersama dengan sebelum tentang haji dan umrah. Dalam slide ini kami akan bertangkan tentang wajib haji, wajib orang menunaikan haji, rukun haji dan umrah dan perkara-perkara sunnah untuk dilakukan ketika beribadah. Yang pertama syarat-syarat wajib bagi menunaikan haji dan hadiah. Kita namanya ada lima syarat wajib untuk melakukan haji. Yang atas ni syarat wajib dan yang kedua ni golongan-golongan yang terkeluar daripada syarat wajib haji. Okey, yang pertama adalah Islam. Dan golongan yang terkeluar daripada rukun syarat wajib ini adalah orang kafir dan orang murtad. Yang kedua balik. Yang terkeluar tidak wajib atas kanak-kanak sebab pisah hajinya dan tidak ukur wajibnya jika balik. Dia katakan sebelum balik itu jika kanak-kanak itu sudah melakukan haji, hajinya tidak dikira. Dia selepas balik dia wajib melakukan hajinya sekali lagi. Yang ketiga adalah berakal. Tidak wajib atas orang gila dan jika dilakukan juga tidak sah hajinya. Yang keempat merdeka. Golongan yang terkeluar adalah hamba abdi dan tidak diwajibkan tetapi sah hajinya dan diberi pahala. Yang kelima adalah berpuasa dan kemampuan. Kita selalu dengar ada kata dari Nabi, hadis Nabi juga bunyan Islam khamsin. Sampai akhir sekali membuat haji jika mampu. Dan apa yang dimaksudkan dengan berkemampuan ni? Okey. Berhubung dengan kemampuan ini ialah berdasarkan firman Allah Taala dan mereka dan menjadi kewajipanlah bagi manusia terhadap Allah untuk mengunjungi rumah itu bagi yang selalu berjalan di antara mereka. Kita pergi ni apa maksud yang berpuasa ni? Yang pertama adalah dua. Yang pertama adalah berpuasa atau berkemampuan dengan dirinya sendiri. Yang pertama berpuasa mengeluarkan belanja tambahan dan segala pembelanjaan lain untuk melakukan pekerjaan haji dari mulai hingga akhir. Yang pertama. Yang kedua mempunyai bekalan dan pembelanjaan yang cukup bagi saat nafkah orang yang di bawah tanggungannya. Katanya sebelum pergi haji itu orang yang ditinggalkan tanggungan dia itu perlulah menjaga ke bajikan mereka. Yang ketiga ada kenderaan pergi dan balik. Yang keempat aman dalam perjalanan, yakni tidak ada mara bahaya yang mengancam keselamatan diri dan harta. Ini termasuklah jika tidak ada penyakit yang membahayakan tubuh badan. Bersyukur kita alhamdulillah ini pihak Darul Haji telah menyediakan perkhidmatan yang cukup selesa bagi perjalanan melakukan umrah dan haji. Yang kelima sihat tubuh badan. Yang keenam berkesempatan masa untuk menunaikan haji dan umrah. Yang jenis yang kedua berpuasa dengan bantuan orang lain. Orang yang mempunyai cukup syarat wajib haji tetapi tidak dapat mengerjakan hajinya sendiri kerana keuzuran dan sakit yang tidak ada harapan akan sembuh atau telah terlalu tua umurnya serta telah putus asa tidak dapat pergi sendiri menunaikan haji. Yang kedua orang yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hidupnya tetapi tidak mengerjakan haji, maka terhutanglah fardu haji atasnya sehingga warisnya atau orang yang menerima wasiatnya menunaikan haji hutang hajinya itu dengan upah atau secara sukarela. Dikatakan walaupun dia berpuasa dari segi kemampuan harta dia mampu untuk pergi haji tapi dengan sifat fizikal dia tidak mampu, dia masih lagi wajib untuk menunaikan hajinya walaupun sudah pun meninggal dunia. Dia haruslah memberi wasiat atau kepada warisnya untuk menunaikan haji secara dengan upah atau secara sukarela. Okey. Faham? Ada soalan tak? Dekat ni. Maksudnya walaupun kita dah mati ataupun saudara mama kita atau mak ayah kita contohnya dan juga dia sudah menunaikan haji, waris dia bertanggungjawab untuk Menunaikan ibadah haji ataupun mewakilkan seseorang untuk menunaikan haji. Tapi kita sendirilah buatnya haji untuk menjaga haji. Tapi biasanya sekarang ni kita nak pergi sebab kita dapat tawaran dalam haji kan. Jadi kita ada upah, ada orang yang upah. Maksudnya kita upah seseorang tu dia akan pergi awal tau. Dia tak boleh. Orang yang upah tu bukan dia boleh pergi serta haji dia. Dia tak boleh pergi kalau dia tak dapat dapat tawaran dari haji. Macam mana dia buat?
dulu waktu masuk waktu haji. Lepas tu dia pergi cari orang yang dia percaya kat sana. Orang sana lah. Orang sama ada orang Mekah ataupun orang Malaysia yang ada duduk di sana. Dia bagi duit siap-siap. Dia upah siap-siap. Dia akan buatkan untuk yang diwakilkan. Atau orang yang wakil kita buat, dia tak buat. Dia pergi sana, dia cari kat wakil di sana. Sama ada orang Malaysia ataupun orang Arab yang dia percaya orang ni memang sifat boleh buat. Tapi keberangkalian itu nanti juga lah. Kalau kita tak tahu dia buat ke tak buat, kan? Tapi biasanya yang kita wakilkan tu dia akan cari orang-orang yang boleh dipercayai lah. Biasanya dia akan pilih orang Mawarib lah, orang yang beranakan Malaysia untuk dibuat. Dia bagi upah. Itulah contohnya kita wakilkan. Harga sekarang 1,800. Paling murah 1,500. Upah haji. Betul kan? Kita tahu itu adalah perkara-perkara yang sunnah dilakukan ketika haji dan umrah. Nanti dilakukan kelas ni. Yang pertama, memakai pakaian berwarna putih. Itu kain ihram lah, kalau mudah pakai warna putih. Yang kedua, mandi, potong kuku, gunting rambut, dan memakai minyak wangi sebelum minyak ihram. Minyak ihram. Yang ketiga, solat sunat ihram sebelum niat. Yang keempat, membaca talbiyah selepas niat ihram. Apa maksud talbiyah ni? Itu nama aja lah. Okay, sama-sama semua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah istilah-istilah yang sering kita dengar ketika waktu haji. Okey, yang kelima, mandi sunat untuk masuk ke Makkah. Yang keenam, menghadirkan hati. Pintu Bani Syaibah dah letak bukan? Oh ni. Ini memasuki Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah ni terletak di tengah tempat sa'i dan lebih hampir dengan Marwah. Dan akhirnya memperbanyakkan talbiyah tadi, zikir, doa, sedekah, semua jenis amalan amal soleh dan sebagainya. Itu yang perkara-perkara sunat ketika haji dan umrah. Yang terakhir adalah rukun haji. Yang rukun haji. Okey, lepas niat haji dan umrah. Okey, ni niat. Niat. Ni ifrad ni, ifrad. Mungkin salah teknikal ni. Ni ifrad Kita nama itu. Nawaitul hajj wal umrah wal ahram bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajj wa ahram bihi lillahi ta'ala. Ifrad untuk tamattu. Untuk nawaitul umrah wa ahram biha lillahi ta'ala. Nawaitul hajj wa ahram bihi lillahi ta'ala. Yang terakhir itu ahli jiran. Nawaitul hajj wal umrah wa ahram biha lillahi ta'ala. Cuba cerita sikit perbezaan antara tiga tu dengan niat tu. Boleh jelas? Untuk jenis haji ni diterangkan dalam kumpulan sebelumnya. Cuba kamu bezakan niat dia apa yang nampak beza? Bezanya apa ni bihi dengan mufrad muzakkar dan sini biha dengan mufrad muannas. Kenapa dia baca dengan bihi ni baca dengan biha? Okey, sebabnya bihi dia kembali kepada haju. Haju maksud muzakkar, mufrad muzakkar, iaitu seorang lelaki, jenis muzakkar lelaki. Jadi dhamir pada dia adalah ha. Dan ni biha kembali kepada umrah. Umrah datang mabutah maknanya dia muannas. Okey, baca dengan biha. Jadi bihima kembali kepada dua, haji dan umrah. Muhammad dia adalah huma. Dia bihima lillahi ta'ala. Okey. Yang pertama tadi, ini yang kedua dalam haji adalah wukuf di Arafah walaupun satu saat. Yang ketiga, tawaf 7 kali pusingan. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Wajib bersa'i 7 pusingan, dimulai daripada Safa dan diakhiri dengan Marwah. Dikira sa'i daripada Safa ke Marwah 1 pusingan dan daripada Marwah ke Safa 1 pusingan. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermula di Safa
berakhir di Marwah. Yang kelima, bercukur atau gunting wajib bercukur dengan atau bergunting dengan memual kita helai rambut dengan apa cara sekalipun. Yang afdal bagi lelaki ialah bercukur dan perempuan bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Yang keenam, tertib mengisap rukun ini perlu berturut-turutan, tidak boleh melangkah, tak boleh buat sa'i dulu baru rukun. Yang ketiga boleh terangkan, yang pertama kita kena niat, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga kena tawaf, yang ketiga sa'i di antara Safa dan Marwah, yang kelima adalah bercukur atau bergunting. Ini rukun haji. Ini rukun umrah. Okey, sekejap. Kamu buka YouTube sekejap. Buka YouTube. Apa terkait haji dan umrah? Okey, kamu buka yang panjang itu atas ni. Besar ya? Besar ya? Dan buka sekejap ya. Saya ambil contoh malam ni haji tamattu. Sebab ini adalah haji yang popular, kebanyakan orang buat. Pasal apa orang buat haji tamattu? Pasal apa tuan-tuan? Pasal kurang pantang larang. Kurang pantang larang. Kita terbang daripada Malaysia pergi ke Jeddah. Sama ada kita masuk Madinah dulu ataupun kita masuk Mekah dulu, itu tak penting. Yang pentingnya apabila kita masuk Mekah, kita buat umrah. Ini kalau buat haji tamattu. Terbang sampai di sana masuk Mekah. Atas kapal terbang ataupun kalau daripada Madinah di Bir Ali, kita niat nawaitul umrah. Kita niat kata aku mengajarkan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Masuk Mekah. Bila sampai di Mekah kita tawaf, lepas tawaf kita sa'i. Tawaf dan sa'i itu adalah tawaf dan sa'i umrah. Lepas sa'i potong rambut, kita tahallul. Bermakna kita sudah buat satu umrah. Kita duduk di Mekah tak buat apa, melainkan ulang pergi semayang aja di masjid. Ulang pergi semayang di masjid. Tahu buat apa dah? Pergi masjid, masuk baca Quran, niat i'tikaf, ada masa tawaf sunat, macam tu aja kerja kita. Sehinggalah 8 hari bulan Zulhijjah. Haji nak start. Haji nak start 8 hari bulan Zulhijjah, kita mandi, kita pakai pakaian ihram, kita niat ihram haji di hotel penginapan kita. Kita niat nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baik nanti bawa kita pergi ke Arafah. Kita sampai di Arafah, belum masuk wukuf lagi. Duduk di sana, isikan masa dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa dan sebagainya. Bila masuk keesokan harinya 9 hari bulan lepas Zuhur, start haji kita. Di situ start dia. Masuk saja 9 hari bulan, tunggu sampai Zuhur. Masuk aja waktu Zuhur, start dah haji kita, start dah. Inilah yang kita tu simpan duit, yang kita tu bercita-cita nak main, yang kita nak buat haji ni dah start dah ni. Bang Zuhur aja kita dah masuk di dalam zon ibadah haji. Dah start dah. Isikan masa kita pada waktu di Arafah ini dengan bertalbiyah, berzikir, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Menjelang maghrib lebih gelut lagi berdoa. Kalau boleh sepanjang masa ada di Arafah tu, biar sentiasa berwuduk. Pergi pancong, batal wuduk, ambil balik wuduk. Mai masuk dalam kemah, baca Quran apa. Isikan masa macam tu. Pasal apa? Pasal kita nak pergi buat haji ni mungkin sekali ni dah. Biarlah haji yang kita buat ni, kita bawa balik haji yang mabrur. Sekali dah. Walaupun kita ada duit, belum tentu kita dapat pergi lagi. Belum tentu. Ni dah dapat pergi ni, hak ni buat paling baik hak kita boleh buat. Nak bersembang apa semua lain kali. Bukanlah ni. Duduk fokus. Kalau boleh cari arah kiblat, menghadap kiblat. Sentiasa isikan masa dengan benar.
kita bertolak ke Muzdalifah. Baik nanti mai, kita nanti naik baik, dia bawa kita pergi ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, kita semua kena turun baik jalan. Duduk di bumi Muzdalifah itu, kalau Nabi SAW, Nabi sampai di bumi Muzdalifah itu, Nabi salat jamak di situ, Maghrib dengan Isya. Kita tengoklah kalau kita lambat, sebab ini pengurusan bas, kita mungkin semayang di Arafah tadi, ataupun kalau bas kita awal, kita mungkin semayang di Muzdalifah, tak kira semayang di Muzdalifah. Lepas pada tu duduk tunggu sampai tengah malam, sebab bermalam di Muzdalifah dia ambil kira selepas tengah malam. Di sini boleh jadi kelangkabut, sebab Arab bawa baik ni, kadang-kadang Arab Yaman, kadang-kadang dia pun tak nak masuk sekolah pondok, dia pun tak pernah mengaji di masjid, apa mau tak mengaji, dia kira dia main cari makan bawa baik di sini. Belum tengah malam dia main dah, tengok-tengok baik nombor maktab kita, dia kayau panggil kita naik baik. Belum tengah malam, sedangkan bermalam di Muzdalifah mesti selepas tengah malam. Satu dah kita kena, satu dah speed train kita kena. Bagi orang yang dan duduk di situ sampai lepas tengah malam, bas main cantik, naik bas kita bertolak ke Mina. Bila sampai di Mina, dia letak kita di kemah-kemah di Mina duduk. Malaysia biasanya duduk lepas daripada Terowong, Muasim, Jom. Kecuali jemaah haji Malaysia yang ambil package 100,000 boleh duduk sebelah tempat melontang. Makan pagi pun kawan duk goreng omelet tu pakai bowl, goreng omelet. Duduk di sana lepas daripada waktu duha hari 10 hari raya haji. Boleh dah kalau nak berjalan mai. Tabu haji tak bagi, tabu haji suruh pergi malam. Bagi orang-orang yang berani mati, lepas daripada sembahyang duha boleh keluar dah. Daripada Muasim masuk Terowong, berjalan mai pelan-pelan, semua one way saja, dia akan sampai di Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Hari 10 ni kita nak pergi Punggay yang mana satu? Hak ujung sekali, bukan hak mula jumpa, hak ujung sekali, Jamratul Aqabah. Dan tuan-tuan jangan terkejut, bukan sikit ada Punggay di Jamratul Ula ni. Pasal apa? Pasal dia duduk takam lama dah. Dia bawa hak batu, dia kata jumpa akan aku, pasal dia dipahamkan jumrah tu setan besar. Dia nampak dia lepas. Walhal itu Jamratul Ula. Masa kita duduk lalu tu tengok ula pun duduk kena semat lah. Kita jangan ikut orang. Itu beza orang yang belajar dan faham dengan belajar tak faham dengan tak belajar. Dia bagi dengan muka merah menyala tu. Orang suruh tiap-tiap Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia ada takbir, Allahu Akbar, takbir. Apa di rumah yang macam tu, muka merahnya. Ini kita takut. Yang ni kita takut, yang ni modul lari jauh. Jangan duk pergi join mereka. 10 hari bulan melontang hak ujung sana, hak last sekali jumpa ni Jamratul Aqabah. Pergi sampai di sana 7 biji anak batu. Bismillahirrahmanirrahim. Baling. Bismillahirrahmanirrahim. Baling. Bismillahirrahmanirrahim. Baling 7 biji. Lepas selesai macam tu, pergi cari barber, tempat gunting rambut yang berdekatan. Ataupun geng private punya pun ada banyak. Dia model pisau cukup dengan yang hotel tu 10 rial. 10 rial dia kata kullu. Kita duk tanya dia, 10 rial kullu. Botak lah kita tanya dia. Kullu, botak. Dia kata botak boh. Botak mabu dia bagi. Yang ni private punya geng. Kalau masuk apa dia boleh buat pergi elok, semua tak ada darah apa semua, tang ni memang darah. 10 pun kena, darah pun boleh. Bila cukup tu saja, kita sudah tahallul awal. Melontang Jamratul Aqabah dengan bercukup, kita dah buat 2 daripada 3 belah. Kita sudah tahallul awal. Lepas dah selesai tu, baliklah ke kemah kita. Balik ke kemah kita, kalau ada ruang, ada peluang boleh mandi, manda ke apa ke semua, penaik satu track botol, seluar track dengan t-shirt apa ke, keluar pula daripada kemah, pergi melilau cari tempat orang duk buat korban. Sampai itu panggil, tunjuk kambing sekong, lagu tu sudah tak payah cakap banyak. Dia kata 500, tulis, ambil handphone lah, time tengok, dia tengok bayar 500. Contoh, bayar ini dia ataupun dam untuk tamattu, clear.
kita sudah pun bayar untuk tamattu. Tunjuk lagi seekor kambing untuk korban pula. Anggur itu juga sama juga, dia kata 500 kan, bawa keluar 500, yang ni untuk korban. Abang ada korban. Kalau kita kaki tengok gambar Hindustan hari satu, korbani, kata korbani, ayo korbani, dia bagi seekor lagi. Kita dah buat 2 perkara ni, alhamdulillah, balik pergi ke kemah kita. Okey, ini cerita haji ni, cerita haji. Balik pergi ke kemah kita. Bila kita dah selesai dalam tamattu dan kita dah buat dah satu korban untuk tahun tu, kita buat pula di tanah suci dan sebagainya, apa yang kita perlu buat lepas tu ialah bermalam di Mina. Tunggu sampai malam, tidur di Mina. Pagi esok bangkit sembahyang subuh apa semua, tunggu Zuhur esok 11 hari bulan Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur keluar mai melontar di ketiga-tiga jamrah. Start daripada Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Sini Bismillahirrahmanirrahim 1 batu. Bismillahirrahmanirrahim 2. Bismillahirrahmanirrahim 3 sampai 7. Habis Jamratul Ula, nak pergi ke Jamratul Wusta. Pergi ke tepi sikit, cari arah kiblat, berdoa. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke tepi sikit, berdoa, mintalah whatever benda kita nak minta dekat Tuhan. Lepas itu sambung Jamratul Wusta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Lepas itu daripada Wusta nak pergi Aqabah, pergi tepi sikit menghadap ke arah kiblat, doa lagi satu. Ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu terus pergi ke Aqabah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali juga. Habis Jamratul Aqabah tidak ada doa. Tidak ada doa kerana Nabi tidak berdoa selepas melontar di Jamratul Aqabah. Balik kemah. Tunggu sampai malam, tidur pula di Mina malam. Esok cerah sembahyang subuh semua, lepas Zuhur keluar mai pula melontar hari yang ke-12. Buat macam tadi juga. Kemudian hari yang ke-13 serupa juga, cantiknya lepas Zuhur keluar mai 7 biji habis. Selesai ibadat kita di Mina. Untuk bermalam di ketiga-tiga malam kita dah buat, melontar di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari pun kita dah buat. Bahmai bismillah naik balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tawaf. Tawaf tu dipanggil tawaf apa? Dipanggil tawaf rukun, tawaf haji. 7 pusing. Kita tawaf tu ada orang dia kelabu, dia tanya, "Ustaz, kena pakai balik ke kain ihram?" Dia kelabu dah, nampak dia kelabu. Dia kata, "Kena pakai balik ke kain ihram?" Pakai apa benarnya? Kita dah tahallul dah. Oh, boleh pakai jubah apa, pakai stukin boleh? Boleh lah, kata. Nampak dia kelabu. Okey, bila kita sampai di Mekah, tawaf rukun kita tak. Kita sudah selamat, kita boleh pakai pakaian biasa. Tawaf rukun 7 pusingan, sa'i 7 kali, sempurna ibadat haji kita. Very simple. Very simple. Tidak sesusah yang digambarkan kepada kita. Sangat simple. Yang pentingnya apa dia? Kita buat itu menepati macam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, teruskan. Harap itu seperti gambaran macam kita nak buat haji. Kita cerita saja, saya tak nampak sebab ada gambaran kepada saya. Teruskan Ustaz. Okey, yang terakhir ada rukun umrah. Ya, rukun umrah ni ada 5. Berbeza dengan rukun haji tak ada 6. Ada kurang ke 1 iaitu wukuf di Arafah. Yang pertama niat ihram umrah. Yang kedua tawaf umrah 7 pusingan. Yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Yang keempat bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kelima tertib, itu mengikut turutan setiap rukun umrah. Tak semestinya botak kan? 3 sekurang-kurangnya boleh lah. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Okey, sekian daripada kami. Ya, apa soalan tak? Nanti bila kita sampai masa nak pergi haji, kita akan belajar lagi, kita akan belajar lagi kan? Kita belajar kan komen dan sebagainya.